Membaca Jabatan Ilmu, ilmu penyuluh kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam memertabatkan budaya membaca. Mekar ansana padang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana lautan ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Sebelum saya memulakan bicara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Nurinuha binti Muhammad Asri. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Teluk Ru BBA 6026. Kata Al-Bukhari dan Muslim, barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, maka dengan ilmu. Itulah kata-kata dan ungkapan yang telah memukau diri ini serta menyuntik motivasi kepada saya untuk membudayakan lagi amalan membaca. Buku yang paling saya gemari dan menjadi pilihan saya untuk dibicarakan ialah berjudul Komplot di Taman Nerima Jempol. Frasa siri ekspedisi mencabar yang tertulis di hadapan buku ini telah menarik minat saya untuk membaca buku ini. Buku ini ialah hasil tangan Nir Syamir dan diterbitkan oleh Tulip Publication. Buku ini mengandungi 151 halaman termasuk 7 bab. Buku ini menyajikan tema berkaitan cabaran. Buku ini mengisahkan tentang 4 orang pemuda dari Melaka yang bernama Abdul Jalil, Ridwan, Salisong dan Tanah Balan yang mahu melakukan ekspedisi ke Taman Nerima Jempol. Abdul Jalil dan rakan-rakannya suka akan hal-hal yang mencabar. Mereka pergi ke Taman Nerima Jempol dengan menaiki bas. Semasa menaiki bas, Abdul Jalil teringat pesanan gurunya yang meminta murid-muridnya untuk menghormati orang lebih tua. Dia pun memberikan tempat duduknya kepada lelaki yang berdiri sambil membawa banyak anak patung. Setelah sampai di Taman Nerima Jempol, mereka mengambil keputusan untuk menyewa calik. Lelaki yang menjual anak patung itu mengingatkan Abdul Jalil dan rakan-rakannya supaya tidak terlalu berani semasa berada di Taman Rimba ini kerana mungkin ada binatang buas. Namun begitu, kata-kata pegawai perusahaan celik mengatakan Taman Rimba ini selamat dan sesuai untuk melakukan aktiviti ekspedisi. Menjadi tanya-tanya dan mereka mahu menyiasat perkara tersebut. Mereka meneruskan ekspedisi untuk mendaki bukit di Taman Rimba ini. Semasa melakukan ekspedisi tersebut, mereka menemui beberapa utas kerang tangan emas, rantai emas dan buku samplas hitam yang mengandungi banyak anak patung. Penemuan barang-barang ini menguatkan lagi tanggapan mereka tentang penglibatan lelaki yang menjual anak patung dalam kegiatan yang tidak baik seperti penyelundupan. Ekspedisi mereka menjadi semakin sukar. Mereka kini bukan sahaja melakukan ekspedisi, tetapi mereka melaksanakan misi lebih penting dan mencabar, iaitu membuat pengitipan ke atas kumpulan penyelundupan haram dan mahu menumpaskannya. Mereka telah membuat perancangan yang rapi pada malam itu dan menunggu masa yang sesuai untuk bertindak. Abdul Jalil telah berjaya menumpaskan Sukim dan Jidin dengan memukul kuat kepada lelaki tersebut dengan menggunakan sebatang kayu. Tidak lama selepas itu, Salisong dan kawan-kawannya pula bertindak, menyerang dan menangkap Bob Doll. Mereka terkejut kerana Bob Doll ialah penjual anak patung yang mereka pernah syaki. Dengan adanya sifat terpuji dalam jiwa mereka seperti sifat keberanian dan kerjasama yang erat, mereka berjaya menumpaskan penjenayah yang menyelundup rantai dan gelang emas palsu di hutan itu. Pengajaran yang boleh saya perolehi setelah saya membaca buku ini ialah: pertama, seseorang akan menjadi lebih tabah, bersikap positif dan gigih berusaha dalam menangani cabaran dan semasa menghadapi situasi sukar. Kedua, sesuatu kerja atau masalah yang berat boleh diselesaikan dengan mudah jika kita mengamalkan sikap tolong-menolong dan kerjasama yang erat antara satu sama lain. Jalan cerita buku ini adalah menarik. Penulis turut menggunakan unsur suspense yang menyebabkan membaca tertanya-tanya apa yang akan berlaku kepada Abdul Jalil dan rakan-rakannya semasa menghadapi situasi sukar. Kekuatan buku ini ialah penggunaan kosakata yang mudah difahami oleh kalangan pelajar dan anak-anak. Pembaca juga dapat mengetahui bagaimana cara untuk menangani cabaran yang dihadapi. Unsur kecilian juga turut diselitkan dalam cerita ini. Tuntasnya, melalui pembacaan saya terhadap buku ini,
saya dapat mengaplikasikan sifat terpuji daripada dewata ini seperti sifat bekerjasama dan gigih berusaha untuk menyelesaikan masalah mengikut situasi dan keadaan berpandukan kaedah yang bersesuaian. Justru antara cabaran utama yang kita hadapi sekarang ialah mengekang penularan wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia secara mendadak tanpa amaran. Oleh itu, marilah sama-sama kita mengaplikasikan sifat terpuji ini dalam kehidupan bagi memutuskan penularan wabak COVID-19 dengan mengambil suntikan vaksin demi kesejahteraan bersama. Sebagai penutup bicara, saya menyeru kepada anda semua agar bersama-sama memudayakan amalan membaca dalam kehidupan. Sekian, terima kasih.